Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuan bin Ismail daripada Kumpulan 6. Kumpulan kami mempunyai 6 orang ahli. Yang pertama, Abidin bin Rahim, Akmal Rafiq bin Abdul Halim, Lia Jamin, Luqman Hilmi dan Teh Zicheng. Kami membuat hasil kajian tentang pergaulan bebas di kalangan remaja di Malaysia. Okey, pengenalan. Masalah sosial di kalangan remaja yang melanda masyarakat dan negara semakin meruncing dan amat membimbangkan. Ini kerana daripada statistik yang dikeluarkan kerajaan PDRM, Polis Diraja Malaysia, mendapati bahawa 7,816 kes dicatatkan pada 2013 berbanding hanya 3,700 kes pada 2012, iaitu membabitkan peningkatan sebanyak 4,116 kes. Ini data yang telah diambil pada 2013. Data ini menunjukkan berapa teruknya, betapa membimbangkan masalah ini kepada negara kita. Okay, yang ketiga, metodologi kajian. Cara kami mendapatkan kajian ialah kami mengumpul dari dua sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama, sumber primer. Kami mendapatkan data primer ini dengan kaedah soal selidik melalui Google Form. Sumber sekunder pula, kami menggunakan surat khabar untuk mencari berita-berita yang telah dikeluarkan oleh surat khabar tentang masalah pergaulan bebas ini, dan juga kami mencari maklumat penting di laman-laman rasmi yang ada pada internet. Persoalan kajian pula, kami mendapati terdapat 3 persoalan kajian yang telah kami utarakan. Yang pertama, apakah faktor berlakunya pergaulan bebas di kalangan remaja? Yang bermaksud, kami perlu mencari apakah punca atau faktor terjadinya pergaulan bebas ini. Kami mengumpul kemungkinan yang dapat diperolehi daripada sumber literasi, misalnya pengaruh media massa, iman yang lemah, kurang diberi perhatian dan seterusnya. Kami memerlukan responden untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari faktor sebenar pergaulan bebas. Okey, yang kedua, apakah kesan? Persoalan yang kedua ialah apakah kesan daripada pergaulan bebas kepada kalangan remaja? Kajian yang kami lakukan ini juga bertujuan untuk mengenal pasti apakah kesan gejala ini terhadap individu individu tersebut. Hal ini dapat memberi amaran atau peringatan kepada mereka tentang keburukan gejala ini yang dapat merosakkan individu tersebut. Persoalan yang ketiga ialah apakah langkah-langkah yang patut diambil bagi mengatasi pergaulan bebas ini. Selepas kami dapat mengenal pasti punca dan kesan, ia dapat memberi panduan kepada kami untuk mencari strategi yang sesuai untuk menangani gejala ini. Kami dapat mencari langkah atau strategi daripada sumber literatur seperti laman web dan surat khabar. Dengan ini kami boleh membantu individu untuk mengamalkan langkah-langkah ini bagi mengatasi pergaulan bebas. Kajian literatur. Dua contoh kajian literatur yang kami dapat ialah perbincangan tentang isu-isu sosial semasa yang disuarakan oleh pelajar Universiti Malaya di Fakulti Pendidikan dan Pelajar Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Di antara isu moral yang diutarakan ialah pergaulan bebas, seks bebas dan isu kurang sopan dalam kalangan remaja. Mereka mencadangkan ibu bapa diberikan kursus mendidik anak-anak dan sekolah memainkan peranan yang lebih aktif bagi mengatasi isu sosial dalam kalangan remaja.
Ini merupakan pandangan Universiti Malaya dan pandangan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tentang isu sosial semasa. Yang kedua, hasil kajian mendapati antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar iaitu remaja terlibat dengan gejala seks ialah faktornya ialah ibu bapa, pegangan agama longgar, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh teknologi. Persepsi masyarakat terhadap kes pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Kajian ini telah membahagikan persepsi masyarakat terhadap isu pergaulan bebas kepada 4 bahagian, iaitu daripada sudut kerajaan, ibu bapa, golongan pendidikan. Tiga bahagian, iaitu sudut kerajaan, ibu bapa dan golongan pendidikan. Kerajaan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, dalam laman web rasminya iaitu MyHealth, ada menyatakan bahawa kebanyakan pihak dalam setiap lapisan masyarakat di negara Malaysia memandang isu masalah pergaulan bebas sebagai satu isu yang tidak boleh dipandang remeh dan perlu ditangani secara holistik. Kerana masalah ini kebanyakannya berlaku dalam kalangan remaja yang sememangnya merupakan generasi yang bakal menentukan hala tuju negara. Kerajaan merupakan pihak utama yang bertanggungjawab memastikan isu pergaulan bebas di Malaysia dibendung daripada terus berleluasa dan merosakkan gaya hidup masyarakat di Malaysia. Yang kedua, ibu bapa. Menurut Cik Mat 1994, isu masalah pergaulan bebas ini merupakan tanggungjawab ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan masalah isu pergaulan bebas ini berlaku dalam kalangan remaja yang jelas merupakan dalam lingkungan umum di bawah jagaan dari tanggungjawab ibu bapa. Yang ketiga, golongan pendidikan. Berdasarkan Carta Akhbar Berita Harian 25 Januari 2019, ada membahaskan tentang golongan pendidikan menyifatkan amalan pergaulan bebas merupakan satu amalan atau gaya hidup yang menyebabkan peningkatan kes keruntuhan akhlak remaja. Oleh itu, rasio pergaulan bebas tidak boleh dipandang remeh dan perlu didedahkan kepada pelajar sekolah. Contohnya, melalui membahaskan dan memasukkan isu pergaulan bebas dalam silibus dalam pembelajaran pelajar di sekolah. Okey, melalui hasil kajian yang kami melalui kaji soal selidik melalui Google Form, kami telah menyatakan 4 perkara, mengutara 4 perkara, iaitu faktor yang menyebabkan berlaku pergaulan bebas dalam kalangan remaja, kesan pelajar terhadap kes pergaulan bebas dalam kalangan remaja, dan yang terakhir, langkah pelajar terhadap kes pergaulan bebas di kalangan remaja. Okey. Faktor yang kami utarakan ialah faktor yang pertama, pengaruh media massa dan pendedahan bahan lucah. Faktor kekurangan waktu. Faktor yang kedua ialah kekurangan waktu perkongsian masalah bersama keluarga. Faktor yang ketiga ialah pengaruh rakan sebaya. Faktor yang keempat ialah sifat ingin tahu ataupun mahu mencuba perkara yang dilarang demi popular di sosial media atau media massa. Soal selidik yang kedua ialah tentang kesan pelajar terhadap kes pergaulan bebas ini. Kesan yang pertama ialah peningkatan kes-kes dadah untuk remaja bersosial. Kesan yang kedua ialah rakyat yang berkualiti semakin berkurangan. Kesan yang tiga ialah bantuan wang oleh kerajaan. Kajian soal selidik yang ketiga ialah langkah pelajar terhadap kes pergaulan bebas. Langkah yang pertama ialah pandai memilih kawan. Langkah yang kedua ialah membina hubungan yang berkualiti bersama keluarga. Langkah yang ketiga ialah kawalan terhadap penggunaan media massa. Daripada maklumat-maklumat melalui graf itu, kami dapat
mengetahui maklumat-maklumat yang telah direspon oleh responden bagi mengetahui langkah, faktor dan kesan terhadap pergaulan bebas ini. Okey, itu sahaja.